Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nurul Alis Aidil Akbar untuk laporan berita tengah hari. Antara paparan utama berita tengah hari hari ini, PRK Dun Slim saksikan persaingan 3 penjuru. Penyertaan bersatu dalam muafakat nasional akan dimuktamad dalam masa terdekat. Pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Slim pada 29 Ogos ini akan menyaksikan pertandingan 3 penjuru antara calon Barisan Nasional BN dan 2 calon bebas. Ia melibatkan pertembungan antara Timbalan Ketua UMNO bahagian Tanjung Malim Muhammad Zaidi Aziz 43 yang mewakili BN dan Peguam Amir Hushairi Muhammad Tanusi 38 mewakili Parti Pejuang Tanah Air Pejuang yang belum didaftar secara rasmi. Seorang lagi calon bebas ialah S. Sentara Sekaran 44 tahun. Pengumuman senarai calon yang bertanding dibuat Pegawai Pengurus Pilihan Raya Syamsul Rizwan Idris kira-kira pukul 10.35 pagi. Selepas proses penamaan calon di Dewan Seri Tanjung, Majlis Daerah Tanjung Malim di sini ditutup pada 10 pagi. Kerusi Dun N58 Slim diadakan selepas penyandangnya Datuk Muhammad Hushairi Abdul Talib Barisan Nasional meninggal dunia akibat serangan jantung pada 15 Julai lalu. Allahyarham Datuk Muhammad Hushairi memenangi kerusi ini pada Peru ke-14 2018 dengan majoriti 2,183. Seramai 23,094 pengundi layak menunaikan tanggungjawab melibatkan 22,815 pengundi biasa, 277 pengundi awal dan 2 pengundi tidak hadir luar negara. Dalam perkembangan sama, antara aspek utama yang akan menjadi tumpuan calon Barisan Nasional BN Muhammad Zaidi Aziz 43 tahun adalah pengundi muda. Perkara yang boleh kita menarik minat pengundi lah, khususnya pengundi muda dan pengundi luar untuk balik mengundi nanti pada 29 bulan. Alhamdulillah, isu saya rasa dari segi hubungan Perikatan Nasional, Mahkamah Nasional itu tiada masalah. InsyaAllah kita akan bersatu dalam konteks menangkan calon dalam PRK N58 ini. Sementara itu, calon bebas Amir Hushairi Muhammad Tanusi 38 tahun pula mahu memperjuangkan keseimbangan dalam undang-undang pada PRK itu. Kami ingin membawa aspirasi yang baik, yang membawa kepada nilai-nilai murni, iaitu kita menentang sebarang perilaku-perilaku yang tidak baik. Berlainan pula dengan S. Santara Sekaran, 45 tahun yang mahu membawa aspek pendidikan kepada masyarakat di Dun Slim. Fokus dari segi pendidik adalah pendidikan dan saya adalah environmentalist ya. So environment is very important. So we want to educate everybody. Terdapat 23,094 pemilih berdaftar yang layak mengundi bagi Dun Slim N58 dan pengundi berusia bawah 40 tahun adalah majoriti, mewakili 60.28%. PRK Dun Slim N58 akan berlangsung pada 29 Ogos ini. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berpuas hati dengan perjalanan proses penamaan calon Pilihan Raya Kecil N58 Slim yang berlangsung pagi tadi. Timbalan Pengerusi SPR Dr. Azmi Syarum berkata bagi melaksanakan pematuhan terhadap garis panduan pencegahan COVID-19, penambahbaikan turut dilaksanakan sepanjang tempoh kempen berlangsung. SPR telah menubuhkan 2 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya PPKPR selaras dengan Seksyen 27B Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 untuk memantau semua aktiviti calon ketika berkempen termasuk pematuhan terhadap garis panduan pencegahan COVID-19 ini. Ini selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang sedang berkuat kuasa di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 19
SPR telah menyediakan surat aku janji untuk ditandatangani oleh calon yang mengandungi 10 janji mematuhi segala peraturan yang ditetapkan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 dan mana-mana undang-undang serta peraturan yang berkaitan sepanjang tempoh berkempen. Beliau ditemui selepas selesai proses penamaan calon PRK Dun Slim N58 di Tanjung Malim. Dalam pada itu, suasana proses penamaan calon pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Slim di Dewan Seri Tanjung Majlis Daerah Tanjung Malim MDTM tenang dan berjalan lancar. Semua ketetapan kebiasaan baharu yang digariskan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dipatuhi dengan baik. Pengawalan ketat oleh pihak berkuasa dilakukan di laluan masuk dan di pintu masuk ke Dewan MDTM dengan pemeriksaan suhu badan serta menghadkan jumlah kehadiran. Individu yang dibenarkan masuk di kawasan pusat penamaan calon turut diwajibkan memakai pelitup muka dan diminta mematuhi penjarakan fizikal. Cecair pembasmi kuman juga disediakan di beberapa kemah di sekitar Dewan Utama. Dalam garis panduan baru bagi proses penamaan calon PRK Dun Slim ini, hanya calon, seorang pencadang calon dan seorang penyokong calon saja dibenarkan memasuki pusat penamaan calon. Dalam pada itu, Ketua Polis Daerah Mualim, Superintenden Zulizmi Effendi Sulaiman berkata pihak polis telah membuat persediaan seawal 5 pagi bagi memastikan garis panduan yang ditetapkan dipatuhi. Pihak polis telah pun bersedia, telah pun membuat kawalan seawal jam 5 pagi tadi di poin-poin tertentu bagi mengawal sebarang perarakan ataupun pergerakan ataupun perhimpunan di pusat penamaan calon ini. Jadi saya boleh katakan keadaan tenang. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di luar pusat penamaan calon di Tanjung Malim. Pada masa sama, selain mematuhi SOP berkempen, beliau juga menasihati calon untuk berkempen secara berhemah dan tidak mengeluarkan perkataan atau tindakan yang berunsurkan hasutan. Penyertaan bersatu dalam muafakat nasional akan dimuktamad dalam masa terdekat. Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu telah bersetuju menyertai muafakat nasional yang mendukung Perikatan Nasional PN sebagai gabungan besar atau The Grand Coalition. Saya percaya inilah pilihan terbaik untuk bersatu. Kita memilih untuk berada dalam satu jemaah besar yang menghimpunkan parti-parti utama di negara kita. Dengan terbentuknya penyatuan antara Bersatu, UMNO, PAS dan parti-parti lain dalam Kerajaan Perikatan Nasional, maka sebahagian besar sokongan rakyat telah pun berada di pihak kita. InsyaAllah,
Penyatuan dalam jemaah besar ini akan mewujudkan kestabilan politik negara yang pastinya memberikan limpahan nikmat keamanan, keharmonian dan kemakmuran kepada semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Tan Sri Muhyiddin yang juga pemangku pengerusi Bersatu berucap dalam perutusan sempena persidangan Sri Kandi, Armada dan Bahagian Bersatu 2020. Tambah beliau, di peringkat pusat pihaknya sering mengadakan perbincangan dengan pucuk pimpinan parti yang membentuk PN. Beberapa persetujuan utama telah dicapai dalam pertemuan itu yang akan memperkukuhkan lagi kedudukan Bersatu dan parti lain dalam PN. Dalam pada itu, Tan Sri Muhyiddin memaklumkan keahlian Bersatu kini sudah mencecah lebih 420,000 orang di seluruh negara dengan 197 bahagian dan 2,950 cawangan yang berdaftar. Kesemua 10 Dewan Undangan Negeri DUN Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Johor masih kukuh berdiri di belakang kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin meskipun terdapat beberapa ahli keluar parti. Setiausaha Bersatu Negeri Muhammad Solihan Badri berkata pihaknya bersedia untuk mengisi semula kekosongan yang ditinggalkan ahli yang keluar parti bagi meneruskan perjuangan. Menurutnya, usaha tersebut bagi memastikan parti mempunyai jentera yang mencukupi bagi menghadapi apa jua kemungkinan pilihan raya akan datang. Pihaknya juga telah mengarahkan setiausaha bahagian untuk mengambil alih pentadbiran cawangan yang ditinggalkan ketua cawangan yang keluar parti. Sehingga kini terdapat 2 ketua cawangan dan seorang ketua bahagian yang mengisytihar keluar parti. Don't tak ada masalah. We are solid. We are solid behind Tan Sri Muhyiddin. Tapi setakat ini we are solid, we yakin solid dan tak ada sebab untuk kita berubah arah. Beliau ditemui dalam satu sidang media di Johor Bahru, Johor. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan pihak Setiausaha Agung akan mengumumkan ahli-ahli yang tidak layak untuk bertanding dan menjadi perwakilan kerana tindakan disiplin yang dikenakan ke atas mereka. Susulan itu, mereka tidak dibenarkan masuk ke dalam Dewan untuk mengambil bahagian menjelang sidang DUN yang bakal berlangsung. Keadaan kes penularan wabak COVID-19 di daerah seberang perai tengah Pulau Pinang berada dalam keadaan terkawal dan rata-rata penduduk mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Demikian kenyataan Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, Superintendent Syafiee Abdul Samad berikutan peningkatan kes penularan COVID-19 yang berlaku. Kita kena terima hakikat juga walaupun sekarang ni kita yang mana kita terkesan dah ada beberapa kluster berada yang dijangkiti di kawasan SPT ni, tapi saya rasa keadaan masih terkawal dan rasa saya memang cuma saya menasihatkan pada masyarakat untuk patuh pada SOP. Mana kalau kata patuh saya rasa tidak ada masalah, kita akan dijangkiti. Kalau kata tempat tu kena pakai mask, kita pakai mask. Kita kena penjarakan sosial, kita kena penjarakan sosial. Beliau turut mengingatkan penduduk supaya sentiasa menjaga kebersihan serta mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan beliau menjelaskan kadar pematuhan penduduk di Seberang Perai Tengah berada dalam keadaan terbaik. Syafiee ditemui ketika merasmikan peti polis di Hospital KPJ Penang Specialist di Seberang Perai, Pulau Pinang. Pendekatan bijaksana tanpa paksaan digunakan program Mukhayyam Anjuran JAKIM dalam membimbing golongan LGBT kembali ke pangkal jalan. Hakikat itu sekaligus menangkis tuhmahan pihak tertentu di laman sosial yang menyamakan program berkenaan dengan terapi yang menggunakan acuan barat. Laporan wartawan Hasmin Hamzah. Jelas pendakwa bebas yang juga fasilitator program Mukhayyam, Ustaz Muhammad Hanafiah Abdul Malik. Program bimbingan itu mengalu-alukan kehadiran mana-mana individu yang ingin meninggalkan cara hidup LGBT yang bertentangan dengan tuntutan syariat.
Muqayyam JAKIM adalah untuk mengislahkan. Mengislahkan ini menyedarkan melalui ini. Kita selalu panggil ABC, Awareness Before Change. Kita timbulkan kesedaran dan kemudiannya terpulang pada mereka. Dan tiada unsur paksaan dalam Muqayyam JAKIM. Dan kalau mereka berubah adalah kerana pilihan dan kehendak mereka sendiri. Bagi Presiden Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia PPMM, Datuk Zainul Rijal Abu Bakar pula, hukuman sedia ada melalui Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 agak ringan. Justru, undang-undang lebih konkret selain perluasan bidang kuasa institusi agama diperlukan bagi menangani isu LGBT di kalangan umat Islam. Undang-undang itu perlu diperkasakan dengan memberikan lebih bidang kuasa kepada Mahkamah Syariah, lebih bidang kuasa kepada institusi Islam, yadim, institusi dakwah dan sebagainya untuk melaksanakan tarbiyah kepada orang-orang sebegini. Pada masa sama, para pegawai yang berdakwah kepada golongan LGBT perlu terus dilatih dengan kemahiran khusus supaya masing-masing benar-benar dapat membantu individu terlibat kembali menjalani kehidupan normal. Memperkasa imej dan fungsi Mahkamah Syariah memerlukan komitmen berterusan dari pelbagai pihak. Ia perlu bermula sekarang. Undang-undang syariah perlu dihormati demi kemaslahatan umat Islam itu sendiri. Hasmin Hamzah, laporan JAKIM untuk RTM. Program dokumentasi Scuba melarutkan Abu Al-Quran yang rosak diadakan pada 26 Ogos ini di Pulau Tinggi Mersing yang merupakan salah satu pengisian utama di dalam program Indo Aspirasi Merdeka Bayu Selatan 2020 anjuran Johor FM dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Negeri Johor JAINJ tahun ini. Ketua Bahagian Rancangan Johor FM, Zahrinul Aini Sumeri berkata program dokumentasi itu adalah julung kalinya dilaksanakan bagi berkongsi maklumat kepada orang ramai tentang cara dan kaedah yang betul untuk melupuskan Al-Quran yang telah rosak. Kita akan mulakan penggambaran ataupun proses dokumentasi itu daripada awalan prosesnya, iaitu daripada Al-Quran yang rosak itu dikumpulkan di masjid-masjid sebelum akan Al-Quran itu diserahkan kepada Jabatan Agama Islam Negeri Johor untuk dibakar, untuk dilupuskan, untuk dibakar dan dibatakan menjadi satu bata abu sebelum dibawa ke laut, ke Pulau Tinggi untuk dilarutkan secara tertiblah sehingga ke dasar laut. Tambahnya, program melibatkan penyelam skuba seramai 4 ahli skuba Johor FM bersama 11 kaki tangan JAING. Beri pentingnya perkara ini supaya kita maklumkan kepada masyarakat bahawa Al-Quran ini perlu dijaga kemuliaannya. Bukan hanya membacanya, cara penjagaannya. Begitu juga bila Al-Quran ini rosak, bagaimana kita nak melupuskannya dengan cara terhormatlah. Tidaklah kita hantar ke tempat kilang pelupusan kan, cempak ke sungai begitu saja. Kadang-kadang ada yang cempak ke sungai. Tapi benda itu tidak larut sebetul kerana tak mengalir dengan cara yang baik. Proses melarutkan Abu Al-Quran di dasar laut itu merupakan salah satu daripada beberapa kaedah yang boleh dilakukan untuk melupuskan Al-Quran yang telah rosak. Langkah dan strategi inovatif sejajar kebiasaan baharu dilihat berupaya merancakkan sektor pelancongan di negeri Perak. Menurut Menteri Besarnya Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, perkara ini terbukti dengan jumlah pengunjung di negeri tersebut yang semakin meningkat lebih-lebih lagi pada cuti hujung minggu. Pihaknya kini sedang berusaha untuk terus tampil dengan idea pelancongan baharu bagi menarik tumpuan pelancong ke lokasi-lokasi lain selain Ipoh dan Taiping. Saya dapati sekarang ini, terutama di hujung minggu, telah mendapat banyak tempahan dan semakin meriah walaupun dengan norma baru. Tetapi dalam masa yang sama, kerajaan ini terpaksa membuat banyak package-package seperti baru-baru ini kita membuat pengenalan voucher
penginapan dan juga untuk pembelian produk-produk pelancongan dengan pihak-pihak yang terlibat, dan alhamdulillah perkara ini telah membawa kesan yang baik kepada industri pelancongan di negeri Perak. Bicara naratif di Angkasa Puri. Barca gagal mara ke separuh akhir Liga Juara-Juara di ratah The Bavarian 2-8. Tanggal 31 bulan 8 57. Merah mubarak semangat wajah. Tanggal 31 bulan 8 57. hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka. Apa pengertian tentang Hari Kebangsaan? Pengertian Hari Kebangsaan, kita nak kemerdekaan untuk negara kita sudah merdeka dan kita akan sokong negara kita. Kita hidup aman dan damai serta tidak bermusuh-musuhan dengan sesiapa pun. Bebas daripada cengkaman, bebas daripada penjajahan. Bro, siapa bapa kemerdekaan? Tunku Abdul Rahman. Siapa yang buat jalur gemilang? Muhammad bin Hamzah. Jalur gemilang ada berapa warna? 4. Bila Hari Kebangsaan nanti? 31 Ogos tahun 1957. Kepercayaan kepada Tuhan, Kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, sopanan dan kesusilaan. anda rakyat Malaysia. Sekarang Perdana Menteri yang keberapa? Yang ke-8. Siapa nama? Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beralih ke luar negara, percubaan vaksin COVID-19 oleh syarikat bioteknologi Amerika Syarikat Moderna telah mencapai fasa ketiga. Presiden Donald Trump sebelum ini mengumumkan kontrak $1.5 bilion Amerika dengan syarikat berkenaan melibatkan penghasilan 100 juta dos vaksin coronavirus. Jelas Trump pihaknya berada di landasan tepat untuk menghasilkan 100 juta dos dengan segera setelah vaksin diluluskan ujian klinikal. Ini menjadikan keseluruhan berjumlah 600 juta dos menerusi perjanjian ke-6 yang dicapai sejak Mei lalu. Moderna bekerjasama dengan Institut Kesihatan Nasional ASNIH sedang melakukan ujian klinikal tahap 3 terhadap individu yang terlibat. Vaksin disebut mRNA 1273 menjalani ujian bersama antara Moderna serta Institut Alergi dan Penyakit Berjangkit Nasional NIH. Di Tirana, Albania, ribuan warganya segera keluar dari negara itu menuju ke Greece susulan peraturan ketat yang akan dikuatkuasakan Isnin ini. Lebih 4,000 kenderaan berbaris sepanjang 20 km di sepadan Kakavia, selatan Albania. Greece mengumumkan syarat kemasukan lebih ketat awal minggu depan kerana lonjakan kes jangkitan COVID-19. Pihak berkuasa mengumumkan bahawa kemasukan harian dari Albania akan dihadkan kepada 750 orang sahaja. Perubahan berkenaan menyebabkan ribuan warga Albania yang tinggal dan bekerja di Greece, terutamanya di sektor pertanian, bersiap untuk kembali bekerja setelah cuti musim panas. Syarat ketat lain ialah warga Albania perlu mengemukakan ujian COVID-19 negatif yang dilakukan dalam tempoh 72 jam selepas tiba di Greece.
Malah mereka perlu kuarantinkan diri 7 hari. Jangkitan terus meningkat di Albania hingga menyebabkan 220 orang maut akibat COVID-19. Kita beralih ke sukan. Pintu rundingan kepada mana-mana pelabur ataupun syarikat yang berminat untuk memiliki pasukan The Red Warriors TRW masih lagi dibuka. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA, Hussein Rahman berkata individu atau syarikat yang berminat untuk berbuat demikian boleh berhubung secara terus dengan badan induk itu. Kita masih buka kepada sesiapa sahaja yang masih berminat sebab apa orang kata dengan Zamberger ni pun baru peringkat permulaan. Cuma kita minta buat surat rasmi itu. Jangan bercakap di luar sahaja tentang apa semua tu. Jangan macam tu. Terus datang hubungi saya ataupun pihak dalam KAFA untuk menyatakan minat. Yang penting kita nak surat rasmi. Itu yang paling penting. Pada masa sama, beliau memaklumkan proses rundingan dengan pakar pelaburan Norizam Tukiman atau lebih dikenali sebagai Zam Saham masih di peringkat permulaan. Menurut Hussein, KAFA telah menerima surat rasmi daripada pihak Zam Saham pada 10 dan 12 Ogos lepas dan buat masa ini pihaknya sedang meneliti segala syarat-syarat yang telah dikemukakan. Tambah beliau, selain Zam Saham, ada beberapa syarikat termasuk yang berpangkalan di India turut menyatakan minat untuk membeli TRW. Terdahulu berlangsung majlis penyerahan jersey baharu kepada TRW di Kota Baru. Dalam perkembangan lain, Hussein berkata pihaknya akan membelanjakan kira-kira RM370,000 bagi melunaskan tunggakan sebulan gaji barisan pemain dan pengurusan TRW. Pembayaran itu akan dilakukan sebelum 22 Ogos ini. Aksi suku akhir Liga Juara-Juara Eropah, kelab gergasi Jerman Bayern Munich memalukan Barcelona 8-2 di Lisbon awal pagi tadi untuk layak ke peringkat separuh akhir. Bayern bakal bertemu Manchester City untuk mencari tempat ke final. Thomas Müller dan Filipe Coutinho masing-masing menjaringkan 2 gol ketika wakil Jerman itu membelasah Barca di Estadio da Luz, Lisbon. Ia sekaligus membuatkan masa depan Lionel Messi dan Quique Setién sebagai jurulatih kelab Spanyol itu menjadi tanda tanya. Ivan Perisic, Sergei Gnabry, Joshua Kimmich dan Robert Lewandowski masing-masing menjaringkan gol dalam kemenangan besar itu. Sementara jaringan Barca dihasilkan menerusi gol sendiri David Alaba dan gol pada babak kedua oleh Luis Suarez. Saudara, berita tengah hari edisi Sabtu berakhir di sini. Terima kasih kerana terus kekal bersama kami di saluran berita RTM. Budayakan kebiasaan baharu, terus patuh SOP dan sentiasa pantau status kesihatan diri serta keluarga. Saya Nurul Alis Aidil Akhbar. Assalamualaikum dan salam hormat.